A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpah kurniaan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, diberi peluang, diberi ruang kepada kita untuk sama-sama hadir memakmurkan, menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala dan juga menghidupkan akan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, yakni mendirikan sembahyang secara berjemaah. Jadi sedar tidak sedar tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, kita telah masuk kepada bulan Syaban. Bila masuk pada bulan Syaban, maka tak lama dah lah nak masuk satu bulan yang penuh dengan keberkatan, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak, yang sangat-sangat dinantikan oleh umat Islam seluruh dunia ataupun yang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Kerana apa? Kerana nak cari bekalan ataupun nak cari ganjaran-ganjaran pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan tersebut. Terutama satu malam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik daripada 1000 bulan tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan Allah taala beri kesempatan kepada kita untuk memasuki akan bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ni. Jadi insya-Allah malam ni sementara menanti di antara maghrib dan isyak ini, kita sambung lagi kuliah pengajian kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Insya-Allah tuan-tuan muka surat yang ke-5 dah. Bab ataupun tajuk yang baru malam ni, iaitu Al-Babus Salis, bab yang ketiga, fi bayani uqubati syaribul khamar, bab yang menyatakan berkenaan dengan akibat orang yang minum khamar, minum arak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-khamr wa bai'aha wa syaribu biha wa mushtaribaha. Bermula bab yang ketiga
yakni pada menyatakan seksa orang-orang yang minum arak, minum khamar. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah dilaknat akan Allah Taala atas orang yang berbuat khamar dan yang berjual beli dengan dia, dan yang meminum akan dia, dan yang membeli akan dia. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi bab yang ketiga ni pada menyatakan berkenaan dengan akibat ataupun balasan orang yang minum arak, minum khamar. Nah, dalam Al-Quranul Karim, dalam bab khamar, bab arak ni, Allah Ta'ala beri peringatan dulu lagi. Di antaranya Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Allah Ta'ala sebut, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman. Siapa dia? Orang yang ada kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita semua ni lah, tak kira tua, tak kira muda, laki-laki, perempuan, yang ada kalimah syahadah pada hati, maka termasuk kita dalam ayat yang nak disebutkan oleh Allah Subhanahu Taala ini. Jadi Allah Taala beritahu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya bahawasanya khamar ataupun arak wal maisiru ataupun judi, wal ansabu ataupun puja sembahan berhala, wal azlamu ataupun tenung nasi. Pak dosa besar Allah Ta'ala sebut sini. Dah, khamar wal maisir wal ansab wal azlam, minum arak, judi, sembah berhala, tenung nasi, berjudi. Tak, tenung nasi, berjudi, berhala dan minum arak. Allah Ta'ala beri pesanan kepada kita semua orang Islam. Kerana apa? Rijsun min amali syaitan, sesungguhnya keempat-empat perkara tersebut tadi itu ialah amalan daripada perbuatan-perbuatan amalan-amalan syaitan. Maka Allah Ta'ala sebut lagi, fajtanibuhu, hendaklah kamu jauh akan dia, hendaklah kamu berjaga-jaga akan dia, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan berjaya kamu. Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala beri peringatan. Kita bila sebut arak ni, tak ada kena-mengena berkali dengan kita tak? Berasa-berasa. Sebab apa? Hai, tak aja minum lagi arak ni. Dah. Sungguh tak aja minum lagi arak. Sebab minum arak ni walaupun setitik, setitik ataupun segelas. Segelas tu banyak dah. Setitik masuk ke dalam mulut kita ataupun ke dalam lidah kita ni, maka jadi kerah. Allah Ta'ala tak terima amalan 40 hari 40 malam. Allahu Akbar. Sembahyang tak terima, puasa tak terima, zikir tak terima. Sebab apa? Sebab arak ni ialah di antaranya ibu maksiat yang pernah disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala berikan kepada kita, buat kita, ciptakan kita, Allah anugerahkan akal, tuan-tuan. Akal kita ni untuk apa? Untuk pandu dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita ni sempurna seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba apabila Allah Ta'ala beri akal kepada kita ni, kita guna ataupun merosakkan akan dia. Di antaranya perkara yang boleh merosakkan akal, iaitu dengan minum khamar, minum arak. Zaman mutakhirin hari ni arak tak ada dah. Dah, ada arak tak ada dah. Cuba terang pergi supermarket, pergi kedai, tak ada. Tanya jual dia, ada tak sini arak? Tak ada.
Dah ada ke apa dia? Brandy ada. Whisky ada. Daripada lagi tak email. Tak email neraka dah ke lagu mana? Ha? SOP. Ha, SOP masuk juga ke? Tak termasuk. Dah. Nah. Dah, kasbuk. Ha, tu jenama-jenama dia. Dah, tak ada di bata tulis arak, tak ada. Ha, jenama-jenama dia. Padahal tu semua adalah minuman-minuman syaitan, minuman-minuman iblis. Allahu akbar. Jadi negara kita ni terlalu mudah nak dapatkan arak. Sebab apa? Di antaranya kerana Malaysia ni di antara pengeluar ataupun adanya kilang-kilang arak dah yang terbesar kasbuk. Betul ke tak ni? Ha, betul. Dan di antara sumber ekonomi yang paling besar yang menyumbang kepada kekuatan ekonomi negara Malaysia, sumber daripada arak. Ha. Jadi Allah Ta'ala beri peringatan dulu lagi. Supaya apa? Jauh akan arak. Sebab apa? Sebab dia boleh merosakkan akan akalan, akal kita ni. Sebab tu dalam kalau mengaji bab maqasid syariah, sebab apa disyariatkan ataupun nak menjaga akan syariat, termasuk juga menjaga akal. Di antara menjaga akal iaitu tidak melakukan, tidak buat sesuatu yang boleh merosakkan akan dia. Di antaranya dengan minum arak. Jadi kerana apa arak ni diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ni? Kerana dia boleh merosakkan akan akal kita, tuan-tuan. Nah, sama ada arak yang boleh merosakkan akal itu sejenis cecair, lagu mana cecair, minuman lah, ataupun yang sejenis pepejal, inlah dia sama. Hak lagu mana? Hak jenis arak, hak lagu ni, hak jenis pepejal ni. Inlah dia sama yang boleh merosakkan akal. Banyak hari ni. Seperti pil kuda. Supaya lah. Dah. Seperti air daun ketung. Supaya lah. Inlah dia supaya. Minum selah boleh kira lagi. Sepuyuk. Dah. Air. Kemudian bubuh 2 lat. Air ketung. Boleh kira. Dah, tak pening. Jadi segar, jadi sihat. Buat kerja pun gagah. Dah, kalulah lagu tu. Dah berlaku dalam masyarakat kita, anak-anak muda-mudi kita ni, lagu mana? Hak yang berlaku, sepuyuk kecil air, teh dengan daun ketung, 4-5 kilo. Hak tu. Dah. Dah lah tambah dengan benda lain lagi. Tambah dengan ubat nyamuk. Dah, nak beri berasa kau dia. Biar pure dia. Hak tu nah. Hak tu yang jadi gila habis anak-anak muda hari ni. Dah. Jadi gila habis anak-anak muda kita hari ni. Ataupun jenis arak juga, ataupun jenis ilah yang sama. Sebab yang sama yang boleh merosakkan akan akal, iaitu dengan dadah hari ni. Allahu akbar. Terlalu banyak. Ni barah ataupun penyakit-penyakit yang berada dalam masyarakat kita pada hari ini. Khutbah Jumaat tadi dah disebut oleh Tok Khatib, khutbah Jumaat tadi berkenaan dengan apa nama ni dadah, yang disebut dalam kesnya ada 140,000. Tak betul ke tak ni? Kan jenera belaka berapa kali. Jadi Tok Khatib kata tadi 140,000 kes dalam bab dadah ni. Dan 80% tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang yang dihormati Allah Ta'ala sekalian, 80% terdiri daripada yang menyalahgunakan dadah ni, iaitu daripada anak orang Melayu yang beragama Islam. Allah. 80%. Kalau jawab periksa, jawab dia boleh A lah tuan-tuan. Dah, 80% ni markah dia A. Jadi kita ni anak-anak orang Melayu, anak-anak orang Melayu Islam ni, bak dadah ni A jawab dia. Allah. Sebab tu tuan-tuan, kalau salah tu betulkan hamba. Dalam negeri Terengganu. Dah,
besuk kita ni menjuarai carta dalam bak dadah. Kawasan hitam disenarai hitamkan. Sebab apa? Terlalu ramai. Di besuk kita ni ramai orang mana? Melayu. Ayah Melayu, mak Melayu, tubik anak pun Melayu juga. Dah siapa dia yang merosakkan bangsa Melayu Islam kita ni? Orang Melayu sendiri. Hak jadi tokang, hak jadi jom jual, hak jom ngedar. Allahu Akbar. Anak Melayu sendiri yang mengedar, yang jual ni. Jual budak-budak sekolah. Jual budak sekolah menengah, sekolah rendah jom edar, sekolah menengah jom isak dah. Sebab apa? Hasil dia lumayan. Hasil dia lumayan. Jadi kalau makan hasil daripada perkara ataupun sesuatu yang diharam oleh Allah Ta'ala, maka hasil yang dapat daripada pekerjaan tersebut haram juga, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tak kata negara lain, tengok negara kita ni lah. Dalam kampung kita, tak usah tengok kampung orang lah. Oh jahat orang kampung sebelah tu, padahal kampung dia jahat lagi. Kalau kampung kita di Terengganu tu, kawasan hitam lah orang kata. Ramai anak-anak ngisap dadah. Isap dadah, isap ganja, isap gam. Hak tu semua sama saja. Termasuk dalam ayat yang Allah Ta'ala nak beritahu ni. Walaupun dadah zaman Nabi SAW tak ada. Ganja tak ada. Gam-gam tak ada lagi, tak isyak lagi. Tai lembu ada tak? Lembu ada zaman Nabi. Tapi zaman kita ini tak ada gam, tak ada ganja, tai lembu pun jadi. Lembu baru sudah berak, pek. Molek-molek ada lagi. Nak rasa kaya dia, nak hilang giang dia tu. Allahu Akbar. Siapa dia ni? Anak-anak Qaryah dalam kampung kita. Berlaku tuan-tuan. Berlaku. Kena molek dalam keluarga kita ada. Kena molek dalam anak beranak kita ada. Allahu Akbar. Kalau ada hak lagu ni, masyarakat tidak terbina, bahkan adanya dia rosak masyarakat kita ni. Sebab itulah kena jaga, kena bersungguh dalam bab lagu ni. Kena besar, kena royak, kena beritahu ataupun kena pantau. Di peringkat parlimen, dekat parlimen besuk kita ni, Ustaz Ridwan itu dia buat roadshow berkenaan dengan dadah ni. Ke masjid, nak beritahu akan penyalahgunaan ataupun kesan-kesan yang tak elok. Dadah ni kalau guna cara molek memanglah molek, tapi sebab kerana guna tak molek tu yang jadi tak moleknya. Dalam perubatan memang guna morfin, guna untuk apa? Untuk perubatan. Tapi boleh ke anak-anak muda Melayu kita ni dia buat cara lain. Dia buat cara sistem dapur. Dapur kat mana? Dapur buat sendiri, bukan dapur gas tu. Dapur nak sedut asap tu. Allah, pas dapur. Cara lagu tu. Allah. Jadi banyaklah masyarakat kita hari ni, orang muda-muda jangan terlibat dengan benda lagu ni. Kalau tidak, jadi seperti mayat hidup, tak ada manfaat hidup. Kalau ada mak dan ayah pun rungsing mak dan ayah. Sebab apa? Kerja buat pakai dak dah. Kerek minta biti. Habis getah jual lah kalau ada anak lagu ni. Habis getah jual mak dan ayah. Ataupun hak yang getah hak dia ada. Kalau suami pula, suami hak jenis hak lagu ni, habis getah anak-anak bini dia jual belaka. Allahu Akbar. Kalau tak ada, guna cara lain. Duduk kilir ke pisah tu, ke parang, ke golok tu. Minta biti dengan mak tak bui. Waktu baik golok panjang duduk kilir depan mak. Lagu mana mak rasa? Kenalin juga weh. Sebab apa? Bila kena menyakit lagu ni, tak takut kamu satu dah. Mak pun tak kenal dah waktu tu. Yang penting dapat menghilangkan akan
gian dia tu. Ni penyakit besar dalam masyarakat kita ni. Berkaitan dengan dadah, berkaitan dengan ganja, berkaitan dengan pil kuda, berkaitan dengan sakgam dan seumpamanya. Terlalu banyak dalam masyarakat kita ni. Jadi kena pantau dalam masyarakat. Kerana ada golongan-golongan hak lagu ni dah rosak ataupun punah. Kerana dialah esok-esok yang bakal mewarisi negara ni. Kalulah jenis hak lagu ni dah, maka nak lagu mana? Nak jaga kepimpinan negara, nak lagu mana? Nak jaga kepimpinan negeri, lagu mana nak jaga kepimpinan kampungnya, dan lagu mana nak jaga kepimpinan dalam rumah tangga yang merupakan asas bagi terbinanya, terbentuknya masyarakat kampung yang harmoni, negara yang negeri yang harmoni, dan juga negara yang harmoni. Jadi penyakit ni banyak dalam masyarakat kita. Jadi kena khabar itu. Bukan anak kita tu. Orang lain ni lagu tu bukan anak kita. Orang zaman hari tu yang ambil cakna. Tanya. Tengok pelik sikit, awal ni anak siapa dia? Tanya selalu, usus selalu. Hari ni tak wani nak cara. Kalau cara, tebang-tebang kita cara ke dia. Dia cara kita pula. Hak tu kita takut. Lah ni. Tebang-tebang tanya, tebang-tebang cara. Takut-takut dengan kita pula. Dia cari je. Oyaknya hari ni budak-budak jadi jahat, bala besar dalam masyarakat, dalam kampung kita, dalam negara kita. Muda-mudi jadi jahat. Jahat ke mana? Di antaranya jahat dalam agama, dan juga di antaranya musibah yang Allah turunkan kepada umat hari ini. Budak-budak jadi jahat, tak erti hormat orang tua, tak erti hormat mak dan ayah dan seumpamanya. Jadi dalam bab arak ini, syarbul khamar ini, Allah beri peringatan bahawa jauhkanlah kamu, jangan tebal-tebal main dekat-dekat. Sebab apa? Bila sesuatu perkara yang Allah Ta'ala larang, yang Allah Ta'ala suruh jauh, adalah akan perkara-perkara hak buruk kalaulah kita dekat kepada dia. Bukan kata arak saja, bukan kata judi saja, bukan kata sembah berhala, tenung nasib dan seumpama saja, bahkan perkara-perkara lain hak Allah Ta'ala beri peringatan awal-awal lagi. Contohnya zina, wala taqrabuz zina. Allah Ta'ala tak kata jangan zina, Allah Ta'ala kata jangan kamu menghampiri kepada zina. Tak zina lagi. Hampir tu jangan dah. Allah beri peringatan dah. Jadi sama juga dengan dosa-dosa arak ni, dosa judi ni, dosa sembah berhala ni, dan dosa tenung nasib ni. Sama sahaja. Keempat-empat ni martabat dia serupa sahaja. Arak cara arak, judi cara judi. Judi tak semestinya naik ke genting hailang. Kena molek bacuh daun terut. Taruh 2 3 4 5 naya je. Judi dah. Ataupun ingat zaman kecil-kecil dulu main nikel, judi juga tu. Tak je main nikel gitu. Nikel siap tu. Siap jual lagi hari tu. Zaman budak-budak hari tu. Kena molek ayah join sekali. Ayah join sekali. Join lagu mana? Join nak tiket ketek. Gitu. Kok kena 2 3 ya, kok kena dak. Di kedai-kedai gitu. Oh banyaklah. Kalau di supermarket hari ni ada juga. Di Pantai Timur itu ada. Judi lagu mana? Buat masuk duit itu. Kemudian kena ke tak kena tu atas nasib lah waktu tu. Waktu pun ada juga hari tu. Jadi ni semua termasuk tak nanti ke naik ke kamera genting highland, judi kasino dan seumpamanya. Kena molek dalam kampung pun belana kona. Judi belagu ayam, ramai juga ni. Ayam baik tu ayam baik. Buku ayam tu kan Allah rela pecah baju. Buku ke ayam dia. Sebab apa? Ayam baik ni. Nak pergi belaga dalam gerak tu. Dah, belaga saja. Dah.
Taruhlah. Taruh tu judi. Jawab dia berdosa. Kalau pernah berlaku, maka kena taubat pada Allah Ta'ala. Dah. Ingat balik zaman muda-muda hari tu. Dah, zaman-zaman Pok Yeyeh hari tu. Ingat balik nakal kita hari tu. Dah, tak siapa seru anak agama ataupun jauh daripada apa nama ni? Perkara-perkara hak agama, halal haram hak mana tak erti tak tahu. Sebab apa? Zaman hari tu nak dengar orang ngajar ni payah. Dah, melainkan hak yang sungguh pergi cari pondok-pondok, madrasah-madrasah hak nak mengaji, nak belajar. Tak sepuh hari ni nak ilmu apa, nak hukum hakam apa. Dah, di masjid-masjid ada diajar. Dalam kuliah-kuliah masjid ni mengajar bab ni, masjid ni mengajar bab tu. Dalam internet, dalam apa nama ni, YouTube, banyak kali ikutkan nak carinya. Jadi sama saja penyakit-penyakit itu ataupun dosa-dosa tersebut. Jadi jangan bermudah-mudahan kita dengan sesuatu perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Arak ni. Tak usah bimbang lah. Atas dunia memang semua jenis arak Allah Ta'ala haramkan. Tak ada pun Allah Ta'ala kata tak apa sikit. Bahkan pada permulaan awal Islam, ketika zaman Nabi SAW hari itu awal-awal arak ni menjadi minuman tradisi orang jahiliyah. Tiap-tiap rumah ni ada tong arak. Sebab apa? Minuman nak meraihkan tetamu-tetamu. Zaman jahiliyah hari itu. Kemudian sehinggalah Allah Ta'ala perintahkan. Nak minum, jangan minum ketika nak semayang. Tu je dulunya. Tidak haramkan terus. Secara berperingkat-peringkat, secara beransur-ansur. Nak minum boleh. Tak nak semayang jangan minum. Sebab apa? Kalau minum tak semayang, tak imam rokok, dia sujud. Sudah. Jadi pening habis. Patutnya qiyam tu baca suratul Fatihah, dia baca benda lain. Jadi pening. Jadi Allah beri arahan, perintah jangan minum ketika nak semayang, beransur-ansur. Lalu diikut, sahabat-sahabat ikut. Dan bila diharamkan secara menyeluruh, diharamkan turunnya ayat ini nak menunjukkan Allah haramkan 100% arak, maka sahabat-sahabat sami'na wa ata'na. Dengar dan patuh. Balik rumah pecah belaka tong arak. Curah belaka arak-arak hak mana ada di rumah-rumah tersebut. Allahu akbar. Dan atas muka dunia je kita ni diharamkan minum. Dan esok-esok kalau nak minum pun Allah Ta'ala beri minum. Bila ni? Dalam syurga. Sebab apa? Disebutkan kita duduk di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah adanya sebuah mahligai. Allah Ta'ala kurniakan rumah mahligai kepada kita ni. Di bawah rumah mahligai kita yang dibuat daripada yang dibuat daripada perak, comel, lawa, tidak terbanding dengan mahligai rumah ada atas dunia ni. Walaupun rumah atas dunia ni mahal dah buat ratus-ratus bilion, tapi tak sama dengan mahligai yang Allah Ta'ala beri kepada penghuni-penghuni syurga, iaitu seluas mata memandang ke hadapan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Dan di bawahnya ada 4 batang sungai yang mengalir, yang kita boleh minum air di bawahnya dengan sepuas-puasnya. Di antaranya iaitu adanya air arak. Allahu akbar. Arak mana ni? Arak yang tidak memabukkan. Minum rasa lazat, rasa sedap. Hak atas dunia sedap lagu mana? Tak tahu, tak je minum lagi. Tak aje teh, tak aje terah lagi. Tapi di syurga Allah Ta'ala rasa kelazatan minuman arak tersebut. Tak mabuk, tak pening, bahkan sedap. Rasa kenikmatan dia. Atas dunia ni minum, mabuk, minum, pening. Minum, kerana minumlah jadi mabuk, jadi pening. Naik kereta langgar jadi mati. Balik rumah balah laki bini. Kerana apa? Kerana ni. Dan minuman yang kedua, sungai yang kedua, iaitu
sungai al-laban, air susu. Minumlah sepuas-puasnya. Nah, suka. Dan yang ketiga, madu. Boleh minum madu. Minum madu, ya minum madu, minumlah sepuas-puasnya. Tak payah nak panjat pokok tualang, tak payah nak pergi cari. Sebab apa? Bawah rumah kita mengalirnya akan air madu, air susu, air arak. Dan satu batang sungai lagi, iaitu air sejuk. Lazat dia, Allahu Akbar. Tak boleh nak banding dengan kelazatan air sejuk yang ada atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Dah, Allah suka tak suka? Suka. Dah, tu bila tu? Di hari akhirat dalam syurga Allah Ta'ala esok. Dah, atas dunia ada tak sungai bawah rumah kita? Tak ada. Aicha tu ada. Dah, Aicha ada bawah rumah kita. Tapi syurga Allah Ta'ala esok, kalulah kita ni Allah Ta'ala pilih masuk dalam syurga dia, Allah beri akan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Allahu Akbar, tuan-tuan. Jadi Nabi beri peringatan awal-awal lagi dah berkenaan dengan golongan-golongan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala dalam hal yang berkaitan dengan arak ini. Ada 10 golongan. Di antaranya iaitu orang-orang yang buat akan arak tu. Dah proses arak, buat arak, dan juga orang-orang yang berjual akan arak tersebut. Orang yang beli, orang yang minum. Dah, semua sekali itulah. Orang yang order, orang yang bawa akan arak tersebut, orang yang bekal. Allahu Akbar. Tu semua tu golongan-golongan yang terlibat dengan arak. Kalau ada rezeki hak dapat, maka tak ada keberkatan, tuan-tuan. Jadi kalau adalah saudara mara, kalau adalah anak-anak saing sahabat hak yang terlibat dengan benda-benda hak lagu ni, carilah pekerjaan-pekerjaan lain. Kerana apa? Tak ada keberkatan, dilaknat oleh Allah Ta'ala dan dilaknat oleh Nabi dan para Rasul sekaliannya. Allahu Akbar. Sama juga dengan hak yang tadi tu. Sama je. Hak jom buat dadah, hak jom jual dadah, hak jom jual pil kuda, hak jom jual air ketung. Dah, sama je. Hak jom jual, hak jom proses, hak jom minum, hak jom makan hasil daripada jual daun ketung, jual dadah, jual ganja. Allahu Akbar. Anak kita duduk Kuala Lumpur, kerja apa dia? Tak tahu gak kerja apa dia tahu. Tapi tahu kalau tanya-tanya balik tu tukar kereta sama. Dah, mak ayah pitih tak aje tala bui. Dah. Tak aje tala bui pitih mak ayah di kampung ni. 2-3 hari masuk sekali duit. Bukan sikit-sikit, banyak. Sukanya mak ayah. Sebab apa? Berjaya anak aku duduk Kuala Lumpur, kerja bagus. Dah, rupa-rupanya kerja buat apa dia? Proses dadah, proses pil kuda, proses ganja. Allahu Akbar. Beri makan mak dan ayah, beri makan anak bini. Dah, daging-daging hak tumbuh daripada hasil yang haram itu dijadikan bahan bakar api neraka. Allahu Akbar. Ramai tak? Ramai. Ramai yang berlakunya. Tak. Kalulah makan hasil daripada hasil-hasil tersebut. Na'udzubillah, minta jauhlah weh. Kalau benda-benda hak lagu ni tak ada keberkatan dalam kehidupan kita. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, akan datang pada hari kiamat orang yang minum khamar, orang yang minum arak itu hal keadaannya hitam mukanya dan merah dua matanya dan lidahnya sampai kedua susunya. Kedua susu mana ni? Sampai ke dada dia. Hal keadaan dia. Maka keluar daripada mulutnya itu nanah, maka terlalu benci sekalian manusia kepadanya, maka jangan sekali-kali memberi salam kepadanya. Allahu Akbar. Dah. Ini di antara Nabi sebut golongan-golongan
orang-orang yang minum khamar, minum arak ni, hal keadaan dia lagu mana? Wajah dia keadaan keruh, gelap, hitam, dah tak sedap kelih. Dan mata dia pula merah, kuat togok arak. Dah merah mata-mata. Isak ganja, isak gam, isak dadah, boleh kena. Mata pun liar. Dah tak apa nak kelih mana orang. Dah. Jadi liar mata-mata. Beleh mata-mata. Dan lidahnya sampai kepada kedua susunya, berjelai lidah-lidah sampai ke dada. Allahu akbar, azab sungguh ni. Dan keluar daripada mulutnya nanah, busuk kahung. Sebab apa? Sebab bekas ataupun kesan daripada minuman-minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni akibat dia. Dah. Dah kita minum sikit je, tak banyak. Sikit ke banyak ke haram. Dah. Sebab apa? Nabi sebut dak ma iskar kasirah fa qalilah haram. Apa yang banyak itu mabuk, maka hak yang sikit itu pun mabuk juga, diharamkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dak kokok mana pun. Dah tuak pula lagu mana ustaz tuak tempat kita hak nyadaknya hak wai tuak tu boleh kira. Dak kalau di belah-belah kedah tu tuak tu haram bagi dia. Tak tuak lagu mana? Tuak hak yang memabukkan tu. Tak. Tak kira lah apa jua yang boleh merosakkan akal kita ni haram, berdosa. Pokok mana pun. Titik tepat di situ. Minum air kok. Tak. Minum air kok teh pula dengan cekelak haid. Pening mabuk, mabuk kerah buih mulut-mulut. Sebab apa? Bunuh diri mudah dia kata. Jawab dia dosa juga. Niat kerana tu tuan-tuan. Allahu akbar. Maka jangan sekali-kali beri salam kepadanya. Jangan ucap salam kepada dia. Tak, jangan ucap selamat. Salam ni ucap selamat. Tak, assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Nak sejahtera ke mana? Tak, orang yang jadi musuh Allah ni, tak, tidak sejahtera sama sekali lah. Dan jangan ziarah kepadanya tatkala ia sakit, dan jangan menyembahyangkan apabila ia mati. Allahu akbar. Ni balasan-balasan azab-azab dia. Panjang lagi huraian dia ni. Tak, jadi nak pukul 8:45 dah ni, kalau hurai panjang-panjang berasa lebih pula. Tak. InsyaAllah dah kita berhenti situlah. Boleh ke tak ni? Boleh dah. Puas ni. Lama-lama kuliah malam Jumaat ni kak. Boleh berhenti ke tak ni? Boleh tak? Rapuai boleh berhenti rapuai. Senyap je. Senyap tanda setuju dah tu. Bakal jala. InsyaAllah kita berhenti situ dah. Sambung akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Ada tak? Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.